Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya kita dapat memenuhkan ruang masa kita pada malam ini dalam salah satu daripada ibadah, iaitu ibadah menuntut ilmu. Dan hari insya-Allah kita sambung perbincangan syarah akidah Tahawiyah jilid yang kedua pada muka surat 100 sudah berapa tadi? Dia tertukar tadi, dah pegang dah. Seratus 184. Barakallahu fiik. Pada buku surat 184 jilid yang kedua, iaitu dalam mensyarahkan matan Abi Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Telah berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpandangan bahawa harus salat di belakang tiap-tiap orang yang baik ataupun yang jahat di kalangan orang Islam, dan juga harus salat ke atas mereka. Perbincangan ini telah membawa kita kepada beberapa tajuk kecil. Pertama, hukum salat terhadap orang ahli maksiat. Kemudian hukum salat ke atas ahli bid'ah, salat di belakang ahli bid'ah. Kemudian hukum salat di belakang masturul hal, itu orang yang tak diketahui keadaan dia, tak dikenali. Kita masuk RNR, nampak orang salat, tak tahu siapa dia di depan kita. Kemudian hukum salat di belakang seorang yang mubtadi', kita dah sebut tadi, tapi dikhususkan tajuk mubtadi' dan fasiq. Kemudian perbincangan tentang solat di belakang imam yang zalim. Kemudian kita masuk dalam bab hukum orang yang meninggalkan jemaah dan Jumaah dengan alasan tak nak solat di belakang ahli bid'ah. Kemudian kita bincangkan tentang hukum seseorang yang solat di belakang imam yang lupa. Dan hari ini kita balik semula pada tajuk imam solat ataupun imam mengimamkan solat dan melakukan beberapa perkara yang menyelisihi pandangan makmum. Kita solat, imam lakukan sesuatu yang berbeza dengan pandangan kita. Seperti apabila imam tidak membaca bismillah. Satu, baca sir. Sir tu qaul dah. Tapi kalau tak baca langsung, memang imam tak baca. Ustaz, Allahu Akbar, Bismillah pula. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak mungkin dibaca bismillah ni. Apa hukumnya? Sebelum tu, sah tak sah? Pendapat Imam Baitul Salam, Imam Baitul Salam, sah tak sah? Tak baca langsung, bukan baca perlahan. Baca perlahan mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i kita bincang. Yang tak baca langsung, kenapa sah? Ya? Dalam Sahih Muslim ada apa tu? Nas tentang okey, tapi tak sebut tak baca.
Itu ulama sebut ada riwayat yang mentafsirkan bahawa yusirru biha. Nabi baca dengan perlahan untuk riwayat yang menerangkan perkara tersebut. Yang ni kalau memang betul tak baca, sah. Sebab ya, bagi pandangan mazhab Maliki sah walaupun tak ada bismillah. Maliki ya, tak baca bismillah langsung pun sah, sebab memang Malikiyah berpandangan surah Fatihah itu bermula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bila dah mula dengan alhamdulillah, maka solatnya sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut qasamtu salah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bahagikan solat antaraku dengan hamba-ku dua bahagian. Mana separuh, nisfain, dua bahagian. Kemudian Nabi sebut idza qala al-'abd alhamdulillahirabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Bila hamba baca alhamdulillahirabbil alamin, hamba-ku telah, Allah jawab, Allah kata hamba-ku telah melakukan tahmid padaku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi. Hamba-ku telah melakukan sana terhadapku. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi. Hamba-ku telah melakukan tamjid padaku. Wa idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadza baini wa baina 'abdi. Ayat ni separuh untukku, separuh untuk hamba-ku. Ayat tu ayat ke berapa tu? Kalau kata mula dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 1. Alhamdulillahirabbil alamin, 2. Ar-Rahmanirrahim, 3. Maliki yaumiddin, 4. Iyyaka na'budu, 4,5. 4,5 campur 4,5, 9. Ada qaul tak kata Fatihah 9? Tak ada. Jadi menurut pandangan ini mereka kata bismillah bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Walaupun mereka sepakat baca terlebih baik kerana basmalah sebagainya, tapi nak cerita bismillah tu Fatihah. Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa tak baca surah Fatihah. Cuma beza, semua sepakat. Cuma beza kat mana? Dari mana mulanya surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca mula dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Maksud 3,5 campur 3,5, 7. Ijma' ulama surah Fatihah itu 7 ayat. Jadi di sini antara hujah yang kuat yang menjadikan ramai di kalangan ulama mutaakhirin yang mentarjihkan qaul Malikiyah tentang kiraan surah Al-Fatihah. Namun kita tahu bahawa bab ini bab yang khilaf. Ulama yang melihat kepada riwayat Syami'in, memang tiap-tiap kali mereka baca mula dengan basmalah sebagai macam-macam hujah. Okey, yang pentingnya imam sekarang dia tak baca Fatihah. Makmum kata kalau tak baca Fatihah solat dia tak sah, sebab makmum dia bermazhab jumhur, mazhab Syafi'i contoh. Bismillah sebagai Fatihah. Tinggalkan satu ayat, apa hukumnya? Rukun tak sah. Rukun tak cukup rukun. Okey, imam duduk kat depan, baca tak baca bismillah. Yang baca perlahan tak masalah lah. Yang maksudnya mazhab Syafi'i bukan tersah. Tapi yang tak baca langsung. Okey, jadi hukumnya, apakah hukum imam buat sesuatu yang dianggap sebagai batal oleh makmum? Ini jangan kita bincangkan. Ataupun imam digaru tempat yang kita kata batal kalau dipegang. Tadi dia garu. Kan? Rasa macam betul jadi imam. Macam makmum rasa macam tak selesa, tak sah, batal. Atau datang tadi dia bawa isteri dia. Dia pegang tangan isteri dia, hantar sampai tempat perempuan. Bayang, kan? Hantar perempuan. Terus jadi imam. Yang kita kata, tak ada wuduk, tak ada apa, batal.
Dan juga perkara ataupun sebaliknya. Ini yang kita bincangkan. Okey. Kita tengok apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah. Sudah tentunya masalah ini kalau buka kitab fiqh lebih luas. Cuba ana terhad pada apa yang Syekh sebut. Apa yang Syekh sebut. Kata Syekh, okay, sebelum tu kita bincang tentang hakim. Sebelum kita masuk pada yang bawah. Okey, kita mula pada sebelumnya. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' salaf ummah telah menunjukkan bahawa ulil amri, imam salat, hakim, pemimpin perang dan amil zakat dipatuhi dalam masalah ijtihad dan mereka tidak wajib mengikut pengikutnya dalam masalah ijtihad. Masalah ijma' tak bolehlah. Masalah ijma' semua kena ikut. Tapi masalah ijtihad, pemerintah ataupun imam tak perlu, tak diwajibkan ikut makmum. Masalah ijtihad. Ini perkara penting. Sama ada imam solat, atau pemimpin negara, atau pemimpin perang, bab ijtihad, bukan bab nas. Bab ijtihad, mereka tak wajib ikut pemimpin, tak wajib ikut rakyat. Meraihkan sebagai yang sunat kita cerita itulah terbaik. Tapi mereka tidak wajib. Terutamanya bila rakyat ada pelbagai pandangan. Pemimpin dia ijtihad. Dia takkan, kenapa? Pemimpin takkan mampu memenuhi kehendak semua rakyat. Pemimpin takkan mampu memenuhi, seorang imam takkan mampu buat sesuatu. Pemimpin takkan mampu buat satu amalan yang diterima oleh semua makmum, terutamanya makmum yang di belakang pelbagai mazhab. Jadi seorang imam, seorang pemimpin perang, seorang qadi, dia hendaklah mengamalkan sesuatu menurut ijtihadnya. Ijtihad yang layaklah, yang selayaknya. Bab hukum ijtihad ni kan cerita panjang. Yang penting, kalau pemimpin pilih satu pandangan, bab dalam masalah negara, atau imam pilih satu pandangan, dan dia menjadi imam ketika itu, atau pemimpin perang buat sesuatu pandangan, dia perlu diikuti, bukan dia yang perlu ikut pengikut. Ini yang Syekh sebut. Sebaliknya pengikutnya wajib mentaati mereka dalam masalah itu dan meninggalkan pendapat mereka sendiri. Kalau kaedah ni kita tak pegang, masalah besar. Nak harapkan imam macam kita nak, masalah besar lah. Ramai orang yang berhenti solat. Kalau kaedah kita tak pegang, imam tu beza je, kita mufarakah. Habis. Jadi tak, dalam masalah ijtihad, bukan masalah ijma'. Imam buang air, kita pun bunyi memang dibuang air, kan? Baru kita dengar, tadi buang air, kan dah tahu dia buat benda yang ijma', berhadas, kemudian dia jadi imam. Itu lain. Kita cerita masalah ijtihad. Ijtihad artinya masalah yang adanya khilaf dan tak ada nas yang memutuskan. Tapi kalau tak ada, memang berhadas, jangan sembahyang belakang dia. Kita dah sebut tak boleh solat di belakang seorang yang memang tidak sah solatnya. Siapa yang sah solat, kita boleh jadi makmum pada dia. Siapa yang tak sah solat, kita tak boleh jadi makmum di belakangnya bila diketahui secara ijma'. Tapi kalau dalam pandangan kita solat dia tak sah, tapi i'tikad dia sah kerana dia bermazhab yang lain. Ini yang Syekh akan ceritakan. Okey. Ini kerana masalah jemaah dan kesatuan serta kerosakan perpecahan dan perselisihan adalah lebih besar berbanding dengan masalah-masalah juz'iyah. Kaedah yang paling penting. Kadang-kadang kita ada pandangan berbeza daripada orang lain. Bersatu di atas satu perkara itu lebih baik daripada kita menzahirkan satu pandangan yang boleh memecah belahkan jemaah. Kaedah ini sangat penting. Hatta dalam masalah yang makruf di kalangan pendakwah
kita sekalipun, sebahagian daripada masalah secara peribadi, contoh anak sendiri, rasa berbeza. Tapi lebih baik jaga soft. Lebih baik jaga soft. Jaga kesatuan. Itu lebih afdal. Pengajaran ini diambil daripada masalah ini. Kenapa imam kita ikut juga, walaupun dia ada pandangan yang lain, kita rasa kaul saya lebih rajih. Saya dah belajar 4 mazhab. Tiap-tiap mazhab saya kaji satu persatu. Macam mana sekalipun kita jadi makmum, ikutlah imam. Ikutlah imam. Kenapa? Sebab masalah maslahah untuk bersatu di kalangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan umat Islam, itu adalah satu masalah yang besar yang perlu diraikan. Okey. Oleh itu, ini kita masuk sambung hari ini. Oleh itu, para hakim tidak boleh membatalkan hukum yang diputuskan oleh hakim yang lain. Ini masalah imam ijtihad dan bab ijtihad. Hakim dia berijtihad dengan pandangan dia, tapi dia tidak boleh menafikan pandangan orang lain. Begitu juga makmum. Bab ijtihad ni kita perlu berlapang dada. Walaupun kita mentarjihkan sesuatu, tapi kita tak boleh menolak ijtihad orang lain. Apa maksud ijtihad? Tak ada nas. Bab yang tak ada nas, tak ada ayat Quran yang jelas yang menunjukkan masalah tersebut, tak ada hadis. Walaupun ayat Quran dan hadis ikut mafhum kita, orang faham lain. Maksudnya dia bukan nas. Al-Quran, tak ada Al-Quran, tak ada hadis, atau tidak ada ijma'. 3 ni tak boleh mukhalafah. Bawah pada tu bab ijtihad, sabit dengan kaedah, sabit dengan pandangan sekian dan sekian sebagainya, ya kita terima. Ataupun dengan dalil-dalil mukhtalaf fi, semua yang di bawah Quran, Sunnah dan ijma', kita perlu belajar berlapang dada. Berlapang dada bukan berarti kita terima semua. Tetap menzahirkan yang mana hak, yang mana, tapi jangan sampai berlakunya perpecahan umat kerana masalah-masalah ijtihadiyah. Semua mazhab mengajarkan mazhabnya, meletakkan kaedah-kaedah, memperjuangkan mazhab betul, tapi ketegasan dalam mengeluarkan pandangan itu tidak menyebabkan umat Islam berpecah. Ini sangat penting. Okey. Pendapat yang betul dan diputuskan secara qat'i, setengah hakim boleh bersembahyang di belakang setengah yang lain. Macam mana ni? Saya baca yang Arab. Wasawabul maqtu'u bihi sihhatu salati ba'di haula'i khalfa ba'din. Wasawab. Ini ada kesilapan sedikit dalam terjemahan. Okey, antum boleh betulkan. Apa kata sini? Dia kata kerana ana yakin terjemahan ni tidak mana dicetak dan mungkin bertujuan nak semak ulang, tapi tak sempat semak ulang kerana cetakan cuma sekali. Kalau edisi kedua confirm dah, saya yakin lebih baik. Kalau cetakan pertama kemudian tak ada edisi kedua, jadi dia sampai ke situ, maka adalah beberapa perkara yang tak dapat dibetulkan oleh penulis sendiri atau penterjemah sendiri. Okey. Dia kata pendapat yang betul dan diputuskan secara qat'i. Okey, betul. Mana kat situ tak ada masalah, iaitu wasawabul maqtu'u bihi. Okey. Sihhatu salati ba'di haula'i khalfa ba'din. Okey. Setengah hakim boleh bersembahyang di belakang setengah yang lain. Boleh makna, tapi yang pendapat yang betul, okay, tiap-tiap imam, tak boleh betul juga hakim, tak salah pun. Kalau baca betul-betul tak salah pun. Tiap-tiap imam atau pemerintah yang berbeza pandangan dan mazhab, sah solat di belakang antara satu sama lain. Ini bukan cerita Arab Saudi. Ini cerita Ibn Abil Is sebelum ada Arab Saudi. Bila Arab Saudi pecahkan mihrab, robohkan mihrab 4 mazhab, satukan imam,
Ini yang dibawakan kerana masalah ini dah dibincangkan sebelumnya. Sebelumnya. Kenapa adanya 4 mihrab kerana tiap mazhab melihat ada pandangan masing-masing tentang bab batal wuduk dan sebagainya yang berbeza antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Masalah yang ijma' tak ada masalah. Masalah buang air, masalah kentut, masalah yang ijma'. Tapi masalah yang khilaf, seperti sentuh isteri atau sentuh perempuan, masalah sentuh kemaluan, mazhab Syafi'i kata batal, Hanafi kata tak batal. Sentuh tangan pula mazhab Syafi'i kata batal, mazhab lain kata tak batal. Masalah hidung hidung berdarah, jumhur kata tak batal. Tapi kalau keluar banyak sangat, Hambali kata perlu tengok banyak sangat keluar, atau luka yang banyak sangat batal. Hanafi kata asalkan keluar darah batal. Ini masalah-masalah yang ru'af dan sebagainya, ru'af, qalas dan macam-macam lah yang kita belajar kitab fiqh tu. Masalah-masalah begini perlu diraikan. Okey, diriwayatkan daripada Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Ya. Betul, guru Imam Syafi'i. Anak murid siapa? Anak murid Abu Hanifah. Abu Hanifah, anak murid utama Abu Hanifah. Dan kenapa banyak pendapat Abu Yusuf yang dinukilkan? Memang matan akidah Tahawiyah menukilkan akidah Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad dan juga Abu Yusuf yang disebutkan dalam muqaddimah. Sebab tu tokoh-tokoh ini sering disebutkan. Okey. Diriwayatkan daripada Abu Yusuf, apabila beliau menunaikan haji bersama Harun Ar-Rasyid, itu khalifah ketika itu, lalu khalifah berbekam. Ini bekam ni, keluarkan darah. Khalifah bekam zaman dulu ada macam-macam cara lah. Yang paling terkenal al-fasdu, macam cara sedut darah. Fasdu sebahagian daripada bekam sebahagian fasdu, atau fasdu sebahagian daripada bekam. Cuma fasdu ni banyak air keluar, banyak darah keluar berbanding dengan bekam. Tapi bekam dan fasdu adalah satu kaedah yang sama. Berbeza, adalah berbeza, tapi keluarkan darah yang dikatakan kotor. Itu dia disebutkan bahawa darah-darah yang kotor yang membawa kotoran badan ke otak atau ke jantung untuk dibersihkan. Untuk ringankan kerja jantung, keluarkan darah ini. Ini disebutkan Ibnu Qayyim ramailah. Mana darah-darah kita ni, darah kita kadang-kadang dia ada darah, ada jantung kita ada dah siap proses darah bersih yang keluar. Yang bawa pergi darah kotor. Jadi darah kotor ini kaedah malah kebanyakan ulama berpandangan bahawa berbekam itu adalah sunnah. Maksudnya berubat dengan bekam adalah dapat pahala. Kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Okey. Walaupun kata bab dunia ni tak ada nas, ada bab Nabi suka berbekam, Nabi suka dengan bekam. Bila Nabi sebut suka tu ada ulama khilaf. Tapi kita raikan pada bab ni, bab perlu kita faham, dan ana pun bersama dengan qaul yang kata dia sunat. Kena berbekam. Okey. Jadi fasdu sama juga. Fasdu pun sama. Keluarkan darah yang kotor, itu darah yang dihantar ke jantung untuk dibersihkan. Jantung dah bersihkan, sebab tu kalau buat fasdu ni kena tengok darah urat mana bawa ke jantung, urat mana yang keluar dari jantung. Jangan keluarkan darah salah tempat. Darah yang bersih ni keluarkan, mati orang tu. Tak kena. Darah. Jadi itu ahlinya mengetahuinya. Okey. Yang penting darah keluar. Mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf kata darah yang banyak, darah itu keluar darah, sama ada darah hidung atau darah luka yang banyak, luka atau darah kudis dan sebagainya, keluar batal. Imam Malik takkan batal. Darah tak masuk dalam bab membatalkan wuduk. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Malik sama. Imam Ahmad tengah-tengah. Sikit tak apa, banyak batal. Okey. Kita tahu qaul. Yang berlaku Abu Yusuf. Abu Yusuf sudah pasti tokoh mazhab Abu Hanifah.
Datang solat belakang Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid bekam. Beliau berbekam. Okey. Lalu khalifah berbekam. Malik, itu Imam Malik. Ini sezaman Imam Malik. Memberikan fatwa bahawa dia tidak payah berwuduk dan boleh bersembahyang. Khalifah akan tanyalah. Datang haji dan di Madinah Al-Munawwarah ada Imam Malik. Akan tanya fatwa Imam Malik. Ni meraihkan ulama setempat itu penting. Ada imam-imam besar yang lain. Tapi ketika itu datang di Madinah, ahli Madinah minta fatwa pada ulama ahli sunnah setempat. Ini satu perkara yang penting. Menghormati ulama tempatan, ulama setempat yang diketahui keilmuannya. Imam Malik ditanya, Imam Malik kata tak batal. Tidak batal. Dia tak batal, anak buah dia kata, Jadi anak buah tanya pada Abu Yusuf, anak-anak murid. Abu Yusuf duduk ngajar dulu kat kelas-kelas, kata batal. Sampai datang kita buat haji, Imam Malik kata tak batal. Ini mazhab lain ni. Tanya, wahai tuan guru, macam mana ni? Abu Yusuf ditanya, adakah engkau bersembahyang di belakangnya? Tak payah tanya pendapat, confirm dah. Anak murid tahu dah pendapat dia kata batal. Jadi kita nak solat belakang dia ke? Ini Abu Yusuf menjawab, Subhanallah, Maha suci Allah, dia adalah Amirul Mukminin. Ni kita bincang hakim. Tak perlu Harun Rashid minta pandangan semua. Dia adalah Amirul Mukminin. Ini menunjukkan bahawa tidak bersembahyang di belakang ulil amri adalah perbuatan ahli bid'ah. Ini kata Syekh. Syekh berhujah dengan perbuatan Abu Yusuf. Kerana beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, nama beliau pun adalah Hanafi. Jadi beliau bawa kisah ini untuk membatalkan pandangan ramai ulama Hanafiyah yang kata tak sah solat di belakang orang yang kita yakin dia batal tapi dia rasa tak batal. Begitu juga Syafi'iyah. Pandangan yang ramai di kalangan Syafi'iyah, antaranya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau pun berpandangan, dan ramai yang sokong beliau, bukan beliau seorang, tapi nama beliau lah yang sentiasa diangkat dalam bab ini. Beliau berbeza dengan Al-Qaffal. Kalau imam tu buat sesuatu yang kita rasa batal atau tidak, kita perlu solat tidak di belakang dia. Kata Imam Ghazali, tak boleh solat di belakang dia. Atau dia meninggalkan perkara yang kita anggap wajib. Kita anggap wajib, dia tak buat. Atau kita yakin tu rukun, pada dia tidak rukun. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali kata tak boleh solat belakangnya. Al-Qaffal kata solat belakangnya. Boleh solat. Sebab dia solat yang kadang dia yakin solat dia sah. Sama juga orang yang lupa kunut. Orang solat tak kunut. Tak kunut, siapa yang solat kat depan? Kalau dia bermazhab Syafi'i dan dia lupa kunut, dia sujud sahwi, mana kita ikut, kemudian sujud sahwi sebab dia lupa. Tapi kalau dia memang bermazhab tidak berkunut, tak perlu kita lepas solat nak pergi sujud sahwi. Kita makmum solat kat belakang. Solat belakang imam, mana kita mazhab Syafi'i. Depan pun imam kita mazhab Syafi'i yang mengatakan kunut itu sunat ab'ad, sunat muakkad yang dalam solat panggil ab'ad lah, seolah-olah sebahagian daripada rukun, Jadi bila terlupa kunut, imam Syafi'i, imam tu Syafi'i, bukan imam Syafi'i. Imam tu bermazhab Syafi'i, makmum pun mazhab Syafi'i. Imam lupa kunut. Makmum baca subhanallah, tegur subhanallah, tapi dia dah rukuk, dia dah sujud. Tak perlu dibangun balik. Makmum pun ikut. Selesai solat, kalau imam dia sujud sahwi, kita sujud sahwi. Tapi kalau cerita imam tak sujud sahwi, kita tahu dia tak perasan ke apa sebagainya, atau dia terlupa, dah lah lupa kunut, lupa pula sujud sahwi. jadi tak?
Jadi anak pernah solat di seorang imam, dua keadaan terjadi yang makmum jadi bingung. Pertama, dia lupa kunut, kemudian dia lupa sujud sahwi. Jadi makmum kat belakang ni goyang. Sebab apa? Dia kenal imam ni selalu baca kunut dan dia memang pertahankan ada kunut. Jadi keadaan begitu, yang berbahasa Syafi'i, lepas selesai solat, makmum boleh sujud sahwi. Dia tinggalkan kunut kerana ikut imam, dan imam tu sebenarnya lupa. Dan imam tu kalau dia dah selesai dah bagi salam, tengok semua orang sujud, dia pun sujud sahwi. Sujud sahwi tak perlu tunggu imam sujud dulu. Kalau di luar solat, masa lepas solat lah. Dalam solat jangan. Dalam solat mana kita ada sujud sahwi sebelum solat dan selepas solat. Okey. Kalau yang jadi imam, makmum bermazhab Syafi'i, tapi yang jadi imam, contoh imam Mekah datang, atau imam mana-mana negara datang, dia jadi imam, atau orang negara luar solat jadi imam, dia tak kunut. Lepas tu tak sujud sahwi, tak payah makmum pergi sujud sahwi. Sebab imam tu bukan lupa. Dan kita pun ketika tinggalkan kunut tadi bukan sebab lupa, tapi sebab kita yakin solat dia sah, maka kita pun ikut. Jadi ini masalah yang perlu kita faham. Okay. Dah sampai maksud Ana belum? Ana syarah panjang. Dah sampai kot. Kalau terlupa nanti nak check balik lah. Ana jarang check tapi Ana rasa sampai kot. Ana sampaikan tadi. Ada something nak sampaikan. Tak tahu dah sampai ke belum. Terlupa. Tak boleh. Maha suci Allah, subhanallah. Dia Amirul Mukminin. Jadi kata Ibn Abil Is, kenapa tak ikut? Dia kan Amirul Mukminin. Jadi orang bermazhab Hanafi nak bermukhalafah dengan Abu Yusuf, mukhalafah pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau kemukakan. Beliau kata satu bid'ah. Meninggalkan solat di belakang imam atas alasan imam melakukan perkara yang berbeza dengan ijtihad kita adalah perkara bid'ah, iaitu tinggalkan solat belakang imam. Okey. Yang selalu sebut benda ni mazhab Imam Ahmad tak ada masalah. Imam Ahmad dengan Malikiyah biasanya bab-bab lebih terbuka. Biasa yang bertegas mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dua mazhab ni. Walaupun bukan qaul ada khilaf dalam mazhab sendiri, tapi sering timbul masalah sah tak solat belakang macam ni, sah akan berlaku kerana ada qaul daripada imam sendiri, Imam Al-Ghazali yang berpengaruh yang besar dalam mazhab Syafi'i yang kata batal. Jadi kita pun kalau kita tahu duduk kat mazhab masyarakat Syafi'i, jangan buat benda yang menyebabkan masyarakat kelang kabut. Jangan pula pergi saya ni bau cium isteri ni, solat belakang saja. Kalau jangan buat hal. Jangan jadikan orang bermasalah. Jangan cari masalah, kurangkan masalah. Jangan buat masalah. Kita kena kurangkan perbezaan, kurangkan masalah. Perbezaan tu wujud, tapi apa yang mampu dikurangkan, kurangkan. Biar masalah tu betul-betul masalah khilaf yang berbaloi. Khilaf yang berbaloi. Jadi gaduh benda kecil-kecil tak baloi. Bermasa muka hanya kerana benda yang kecil. Ni masa muka lawan siapa? Lawan pengikut ayah Pin, kan best. Kan? Kira nampak gah juga. Lawan pengikut Cikgu Kahar. Kan? Mukhalafah tu ada berbaloi lah. Mereka tegas. Ni kalau masalah kecil sampai pecah, tak berbaloi lah. Khilaf yang tidak berbaloi. Jaga kesatuan lebih penting, jaga ukhuwah itu lebih penting dalam kalangan kita. Itu orang Islam dan juga ahli sunnah wal jamaah secara khusus. Okey. Dan hadis Abu Hurairah, kalau hadis anda akan rujuk kepada teks asal, kerana seperti mana sebut, kalau mana-mana kalau antum yang minat dengan penterjemahan, jangan terjemahkan hadis tanpa letakkan teks. Hatta panduan KDN sekalipun itu yang ditegaskan. Kalau ada hadis perlu datangkan dengan teks.
berkemungkinan terjemahan salah atau terjemahan mengambil pandangan satu pihak. Meletakkan teks itu lebih baik. Sama ada Quran ataupun hadis. Kecuali kalau dalam surat khabar. Surat khabar akan dijadikan tempat bungkus nasi lemak. Jadi dia dikhawatiri penulisan teks asal di tempat begini ada mazan bahawa dia akan tidak dihormati. Tapi kalau dalam jurnal, dalam buku, kitab dan sebagainya, kita tahu dia akan diletakkan rak buku sebagainya, teksnya kena letakkan teks asal, lebih baik. Okey, satu lagi surat khabar pun susah nak letak teks. Memang pernah jumpa surat khabar ada teks bahasa lain? Jarang, susah. Dia nak dihadkan berapa huruf dan sebagainya, dan sistem itu yang majalah surat khabar ni dia ada cara dia sendiri. Cara edit yang tersendiri. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم. Ni hadis ni saya cari minggu lepas ni. Saya kata saya tak hafal, tapi saya tahu ada hadis. Saya pergi cari kat belakang, rupanya tak sampai lagi. Rupanya tak sampai lagi, rupanya ke depan sikit. Depan sikit. Nabi kata yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Imam ni dia solat mengimamkan kita. Dia solat imamkan kita. Fa in asabu, kalau imam ni betul, mana dia buat benda betul, solat dia sah, dan betul lah ijtihad dia betul. Dia bermazhab, katalah dia bermazhab Syafi'i, makmum mazhab Hambali, atau dia mazhab Hambali. Kalau ijtihad dia betul, kita ikut dia, apa terjadi? Fa in asabu falakum walahum, maka dapat pahala bagi dia dan makmum pun dapat pahala. Katalah mazhab Hanafi kata tak ada amin. Kan? Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hanafi tak baca, tapi imam baca amin. Bila imam amin, yang lain pun amin, ramai amin. Okey. Ataupun mazhab Maliki kata tak ada bismillah. Ataupun ayat adiman tak baca bismillah. Kemudian imam baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Imam berijtihad baca bismillah. Kalau bismillah ini merupakan qaul yang rajih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maknanya pendapat yang sesuatu yang betul di sisi Allah, hukum syarak. Kita tak tahu sekarang ni khilaf. Antara khilaf ni ada yang betul. Kalau ijtihad imam tu betul, maka orang imam tu dan makmum dua-dua dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Wa in akhtau, kalau imam tu ijtihad dia salah. Ijtihad dia salah. Mungkin tak baca basmalah atau baca basmalah atau masalah-masalah tadilah. Kalau dia salah, falakum wa alaihim. Kamu ikut dapat pahala, ikut. Kalau dia buat salah, itu dia tanggung. Dia tanggung. Jadi hadis ini kita tengok. Hadis ini merupakan nas sarih yang menunjukkan bahawa apabila imam melakukan kesalahan, maka kesalahan itu menjadi dosa ke atasnya dan bukan ke atas makmum. Ijtihad tu tak dosa lah, bab ijtihad tadi. Tapi kalau walaupun imam buat perkara yang memang dosa, memang salah, dosa dia tak ditanggung oleh makmum. Hadis ini juga menjadi dalil kepada pandangan jumhur, terutama mazhab Syafi'i, kata kalau solat belakang imam tu dia tak wudu, dia terlupa. Atau dia tak wudu. Memang dia tak wudu. Dia batal, semua kata batal. Kita solat belakang dia. Habis solat baru kita tahu. Baru kita tahu dia tak wudu. Perlu tak ulang balik?
Memang dia tak wuduk. Memang solat dia tak sah. Kita pun solat belakang dia. Dah habis baru tahu. Kalau tahu awal-awal memang tak ikut lah. Tak boleh ikut, haram ikut dia. Sebab dia solat dia buat perkara yang membatalkan secara ijma'. Tak sah solat dia secara ijma', dia tak cukup syarat. Kalau kita tak tahu solat belakang dia, kan? Atau solat lepas solat selesai, gila punya Muhammad ni, kan? Tak ada akal. Dah habis solat, elok pula solat dia hari tu. Lepas solat dia ketawa. Contohnya. Lepas solat dia senyum kat kita. Dia kata, ikut aku gila dia kata. Contohnya lah, kalau berlaku begitu. Kita dah selesai ke, ataupun kita tahu kemudian, apa hukum solat kita? Sah menurut pandangan jumhur. Abu Hanifah kata apa? Ulang balik. Kita dah bincangkan sebelum ni. Okey. Jadi kalau masalah memang imam buat perkara yang salah, contoh dia tak wuduk, okay. Sini dalil, hadis ini menjadi dalil kepada pandangan jumhur mengatakan bahawa solat makmum sah. Kerana Nabi kata fa in akhtau, kalau dia tersalah atau dia melakukan kesalahan, falakum wa alaihim, kamu dapat pahala atau sah solat kamu, dan dia tanggung kesalahan dia. Okey. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat menyalahi hadis sharih dan sahih ini setelah dia mengetahuinya. Ini pandangan yang tegas daripada Ibnu Abil Is rahimahullah dalam bab bermazhab. Ikut mazhab. Ikut pandangan semua sekali. Tapi kalau ada nas yang sahih dan sharih, kemudian kita mukhalafah dan kekal dalam mazhab yang mukhalafah dengan hadis yang sahih dan sharih, ikut mazhab maksudnya ikut imam atau ikut kaedah tertentu. Apa kata Imam Ibn Is? Kata beliau, hadis ni ia menjadi hujah menentang pendapat aliran mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ini dalam teks asal tak sebut, penterjemah detailkan pula. Ataupun sebahagian sebenarnya, sebahagian. Anda tengok je teks asal. Sebab anda tahu Ibn Abil Is sejak anda baca kitab ni, beliau takkan sebut secara sharih menentang mana-mana pandangan mazhab, mesti hanya personal. Itu manhaj Syekh. Mana tadi? Nassun sahihun sarihun fi anna al-imam idza akhta'a fa khata'uhu alayhi la 'ala al-ma'mum. Oh, ada yang penterjemah skip. Kita baca teks asal lah. Asal, kitab berasan. Okey, wal mujtahid. Okey, kenapa imam buat benda yang salah, kemudian atau dia buat perkara ijtihad, kita rasa dia buat benda yang salah, tapi dia rasa dia betul, dan solat kita tetap sah di belakang dia walaupun dia tinggalkan perkara yang kita anggap wajib. Sebagai contoh, bismillah tadilah, basmalah tadi. Okey, kata Syekh, wal mujtahidu ghayatuhu annahu akhta'a bi tarki wajibin i'taqada annahu laysa wajiban. Kata Syekh, seorang yang mujtahid dan seorang yang diijtihad dalam masalah khilaf itu, hakikatnya ghayatuhu, mana hakikatnya, annahu akhta'a, so dia tersalah, bitarki wajibin i'taqada annahu laysa wajiban, meninggalkan suatu perkara yang wajib yang dalam sangkaan dia tak wajib. Artinya dalam kaul ada yang kata wajib, ada mazhab kata wajib, mazhab tak wajib. Yang mana satu betul? Salah satu daripadanya betul. Bagi yang tersalah ijtihad, orang ijtihad tersalah, dia meninggalkan perkara wajib dengan i'tiqad itu tak wajib. Au fa'ala mahzuran. Ni au fi'li mahzurin i'taqada annahu laysa mahzuran. Atau dibuat satu perkara yang dilarang, diharamkan, dengan keyakinan perkara itu
Tidak dilarang. Dia bukan sengaja nak lawan. Dia bukan sengaja nak mukhalafah sunnah. Tapi dia yakin memang tiada larangan. Katalah hakikat sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha mengetahui, katakan batal pegang tangan isteri itulah batalkan wudu. Katakan begitu. Orang yang pegang pandangan tak batal, ramai di kalangan kita pegang begitu, tak batal, dengan etikad ianya tidak diharamkan, tak batalkan. Kalau salah sekalipun, dia salah ijtihad dia bukan nak mukhalafah dengan nas. Wala yahillu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang kita maksud sekarang. Dan tidak halal. Kita kembali kepada teks di sini. Tidak halal bagi seorang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat menyalahi hadis yang sahih dan sahih ini setelah mengetahuinya. Ia menjadi hujah menentang pendapat aliran mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahawa ni anak nak cari jadi ni. Okey, tadi kita skip, jadi kita masukkan sekarang yang kita nak cari. Wa huwa hujjatun ala man yutriqu min al-Hanafiyyati wash-Syafi'iyyati wal Hambaliyati anna al-imama idza taraka ma ya'taqidu al-ma'mum wujubahu lam yasihha iqtida'uhu bihi. Okey, ini menjadi hujah ke atas sebahagian daripada Al-Hanafiyah atau golongan Hanafiyah. Mana bukan Imam Hanafi tapi Hanafiyah. Wasyafi'iyah, dan sebenarnya lebih baik minal Hanafiyah. Lebih baik mungkin min ba'd Hanafiyah lebih tepat, kerana dalam mazhab Syafi'i ada Hanafiyah sendiri ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf. Sebenarnya anda baca dalam bab sifatul imam oleh dalam Raudhah Talibin oleh Imam Nawawi, bila terangkan secara detail. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf. Mazhab Hanafi sendiri pun ada khilaf. Apatah lagi Hambali. Memang masalah sudah disebutkan. Okey, jadi menjadi hujah ke atas ulama yang berhujah. Ulama-ulama di kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah yang berhujah bahawa imam apabila meninggalkan satu perkara yang makmum anggap ianya wajib, tidak sah solat di belakangnya. Pandangan mereka. Maksud Syekh menegaskan bahawa walaupun mazhab kata begitu, tapi nas yang sahih dan sharih tidak boleh ditinggalkan apabila diketahui nasnya sahih dan maknanya jelas. Ini manhaj yang betul dalam bermadhab. Madhab yang betul dalam bermadhab. Kita bukan seorang yang mujtahid, tapi ada setengah masalah nasnya sharih. Walaupun kaedah madhab wujud dan dibincangkan, tapi setengah masalah diketahui dengan jelas bahawa pandangan itu mukhalafah dengan nas yang sahih dan sharih. Untuk peribadi kita, pengikut mazhab, perlu pegang pada nas yang sahih dan sharih tadi. Isu berlaku penambahan sayyidina dalam azan. Mana ada nas yang kata ada sayyidina zaman Nabi? Sebab tu walaupun wujud kaedah tertentu dalam sebahagian mazhab sebut, mazhab Syafi'i, sabit dengan kaedah yang umum. Contoh, nak gunakan kaedah bahawa at-ta'addub aula min al-imtithal sebagai contoh, yang disebutkan oleh sebahagian mazhab, sebahagian pada mutaakhirin mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Kita kata kita menghormati pandangan dan kaedah tersebut. Tetapi hasil yang terhasil dalam kaedah itu kalau dipraktikkan dalam lafaz azan, dia mukhalafah. Dalam bab lain kita tak cerita, bab lain kaedah itu betul tak betul, bab lain. Tapi dalam bab yang bila ditatbikkan kaedah tersebut dalam masalah yang mukhalafah yang sarih dengan nas yang sahih dan sarih. Nabi, zaman Nabi sampai zaman sekarang tak ada tambah sayyidina, kemudian kita nak amalkan, sepatutnya kita tinggalkan pandangan mazhab ketika itu.
ikutlah nas yang sahih dan sarih. Bukan menolak kaedah tu. Kaedah ini memudahkan, tetapi tidak bererti bila sabit dengan kaedah kita perlu menolak nas yang sahih dan sarih. Bukan menolak mazhab. Dan kita berijtihad dalam bab-bab yang sahih dan yang hadis yang bertentangan dengan sunnah yang sarih begini, tidak bermakna kita menolak mazhab. Satu kesimpulan yang sangat jauh bila kita menerangkan bahawa perkara ini mukhalafah dengan sunnah, kita perlu beramal dengan sunnah Nabi, kemudian dicop orang yang berperangan itu tidak bermazhab. Kemudian dibawakan kaul-kaul yang banyak wajib bermazhab, wajib taklid, seolah-olah orang yang menentang dan berbeza pandangan dalam bab yang furu' tadi tidak bermazhab. Ini satu bayangan yang tidak, satu gambaran yang tidak baik. Satu kesimpulan yang dalam berhujah itu dikatakan satu falasi. Orang tak kata pun benda tu. Tak ada siapa yang menolak masalah bermazhab. Dan ana sering tegaskan, antum tahu, belajarlah fiqh melalui mazhab. Belajar betul-betul. Tapi bila jumpa masalah yang betul-betul mukhalafah dengan sunnah. Dan ana selalu buat contoh dari dulu lagi. Penambahan Sayyidina dalam azan. Dan kaedah yang sebut lama. Dan siapa yang ikuti, kalian tahu. Kita bukan menolak mazhab. Tetapi dalam mempraktikkan sebahagian kaedah mazhab, ada masalah tertentu yang mukhalafah dengan nas yang sahih dan lagi sarih. Begitu juga dalam mazhab Abu Hanifah, yang menganggap bid'ah orang yang membacakan amin. Tapi untuk jaga kemaslahatan, satu tempat memang dah diamalkan, satu tempat pergi ke India dan sebagainya, kita jangan pula amin kuat-kuat. Sebab nak jaga kesatuan. Masalah tasjid atau sebut Sayyidina dalam azan, di negara-negara Syafi'iyah sendiri tak diamalkan. Dan kaul itu kaul yang mutaakhirin melalui kaedah yang umum tidak boleh berlawan dengan nas. Nas pun tak sesuai. Pandangan mazhab pun, pandangan mazhab nak kata muktamad tak muktamad, itu cerita perbincangan, itu istilah mazhab, bukan rajih. Contoh mazhab, pada mazhab ni nak kata muktamad tak muktamad dalam menisbahkan satu kaul pada mazhab, bukan pada sunnah Nabi SAW. Mazhab, kaedah fiqh bermazhab, tahu ini muktamad dalam mazhab Syafi'iyah, iaitu sihatun nisbah. Betul, ini kaul Syafi'iyah. Kenapa tahu kaul Syafi'i atau kaul Imam Syafi'i atau ikut mazhab Syafi'i? Kenapa kita nak kena cari macam tu? Sebab kaedah mazhab Syafi'iyah, kaedah yang kukuh. 4 mazhab ni dah ada kaedah yang kukuh untuk pertahankan sunnah Nabi SAW. Jadi kita cukup menisbahkan diri kepada mazhab-mazhab yang ma'ruf, selamat. Tetapi perlu tahu, tu fiqh mazhab yang begitu, menisbahkan pada satu kaul, kita perlu tahu bahawa hakikatnya kita ikut pada mazhab tadi kerana kita yakin ulama mazhab dan juga imam mazhab bawa kita kepada sunnah Nabi SAW. Bila sunnah Nabi terpampang depan mata dan diketahui, hatta ulama mazhab akur bahawa tak ada Sayyidina dalam lafaz azan dan tak diamalkan secara berkurun, jangan kita perkenalkan. Jangan kita bawa perkara ini diamalkan. Dia tidak menyelesaikan masalah, tapi bawa masalah. Nah, saya sebut masalah, ada banyak masalah, bukan banyak, ada beberapa masalah yang dikatakan muktamad dalam mazhab tapi tak diamalkan. Tak diamalkan. Ulama yang agak muktamad sekali pun tidak amalkan. Hatta ada hadis-hadis Rasulullah sebagai hadis yang sahih, tapi tak diamalkan atas sebab tertentu. Tak amalkan hadis, kita terkejut. Ada. Kenapa? Dari secara riwayatnya sahih, tapi secara amalan tak ditemukan. Bagi yang kata sahih lah, tak ditemukan mana-mana ulama beramal dengannya. Orang minum arak sebat, arak sebat. Kali keempat bunuh dia. Ada? Tak diamalkan? Tak diamalkan. Sebab tu di situ adanya ilmu dalam mengkritik matan.
Kita belajar dalam hadis kritik matan. Sanad ini jaga agama. Dalam setengah keadaan secara ilmiah yang manusia buat, secara ilmiah, kita akan temukan setengah masalah yang sangat-sangat jarang, yang sedikit, yang dikatakan ada 4 hadis atau hadis-hadis yang tak diamalkan. Bukan kerana tolak sunnah, tetapi konten dia bertentangan dengan apa yang diputuskan dan difahami secara ijma'. Ni, kat situ, walaupun kita Quran, sunnah baru ijma', tapi setengah masalah diketahui bahawa kaedah perlu dia bukan terbalik, tapi perlu difahami. Sebab tu masalah-masalah ijtihad begini, masalah ijtihad perlu diketahui, dan kemaslahatan. Ada tak maslahah untuk disampaikan di khalayak ramai, di tempat awam. Apatah lagi, dan ini masalah yang perlu difahami. Jadi kalau ada orang yang berbeza pandangan, tidak menerima satu qaul dalam masalah tertentu yang memang jelas mukhalafah, tak boleh membuat kesimpulan bahawa fulan dan fulan tidak bermazhab, menolak mazhab, mengistilahkan, letakkan orang sebagai la mazhabiyah. Dan ini falasi dalam pemikiran. Mu'tazilah hukumkan kepada ahli sunnah sebagai hasyawiyah, yang tak guna akal. Orang tolak dia, gunakan formula akal, mentakrifkan sesuatu, gunakan takrif makhluk kepada sifat Allah. Gunakan otak dia kata kaedah dia qat'i untuk khaliq dan makhluk, takkan salah. Orang kritik kat situ. Kemudian dia buat kesimpulan dan ajarkan pada orang, kami diagungkan akal, mereka adalah orang yang tak guna akal. Mereka golongan yang ahli zahir. Itu tuduhan yang dibuat oleh Mu'tazilah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah, kita kata Ahlul Bait tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mereka benci Ahlul Bait, musuh Ahlul Bait. Tak kena. Kesimpulan yang tak betul. Orang kritik tentang menjadikan satu tarikh itu sebagai tarikh yang mulia tanpa ada nas. Sedangkan penetapan tarikh yang agung dalam agama ini, ketetapan masa yang mulia itu adalah ketetapan syarak. Hari Jumaat jadi mulia kerana dalil. Hari Isnin dan Khamis kita puasa kerana dalil. Bulan puasa, ketetapan masuk waktunya kerana dalil. Beza bulan puasa bulan yang lain. Hari raya dengan hari yang lain kerana dalil. Bila ada tarikh yang diagungkan dan dibesarkan jadi tarikh agama dan disunatkan pelbagai perkara, kita kata tak ada dalil. Perayaan-perayaan terhadap tarikh-tarikh tertentu yang tidak ada dalil, kita tolak. Bab itu bukan bab menolak solat dan kebaikan yang berlaku padanya. Ramai orang, dia tutup cerita asal tentang menetapkan kemuliaan pada satu tarikh tanpa dalil, dia tutup pada pandangan orang, dibincang kata, oh mereka ni bencikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak suka, mereka tak gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain jadinya. Lain. Ketika kita cerita tentang tidak ada amalan khusus pada hari 12 Rabiul Awal, kenapa? Kena ada sebab. Bukan kita tak muliakan, tak suka tentang kelahiran Nabi. Tapi menjadikan tarikh itu sebagai tarikh yang dibesarkan, perayaan agama sebagai tarikh yang ada fadilat dalam agama, dia perlukan kepada dalil. Perayaan itu sendiri. Kita belum cerita tentang bab atur cara majlis. Program. Ada orang, dia buat sambutan satu benda yang memang tak ada dalil atau mukhalafah, ditukar atur cara jadi betul. Mana boleh. Kita belum cerita atur cara. Tajuk atur cara lain. Sampai ada orang dia buat sambut tahun baru. Tapi dengan apa? Dengan bacaan tahlil. Dengan bacaan Quran. Atau dengan sambut tahun baru. Ada orang sambut Christmas dengan cara Islami. Ada tidak? Ada.
tahun barulah yang selalu membuat. Ustaz, kami ni nak buat, kami nak gunakan surau, nak gunakan masjid, nak gunakan rumah sekian. Untuk apa? Nak buat malam qiyamul lail. Sebab malam ni banyak orang buat syirik, maka kami nak sujud pada Allah. Tak payah sambut. Menjadikan tarikh itu, mukhalafah. Dengan cara tidak sambut. Solat macam biasa, banyakkan ibadah macam biasa. Jangan kaitkan dengan sambutan dan tarikh tersebut. Kita berbarak daripada perkara tersebut. Jauhi dan jangan samakan. Dah berlaku sebelum ini sambutan maulid menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Bila diadakan maulid dalam kalangan umat ini berlaku khilaf, ada kata boleh tak boleh. Jangan tambah lagi dengan Christmas, hari jadi Isa pula. Jangan tambah. Bermula dengan dulu boleh ke tidak, harus atau tidak mengucapkan Christmas, Merry Christmas kepada orang non-Muslim. Sekarang sampai kepada yang kata wajib ucapkan. Hukum haram berubah jadi wajib. Ini bukan sikit-sikit punya perubahan. Dan membid'ahkan orang yang mengatakan tak boleh mengucapkan selamat dalam perayaan kufur. Dan macam-macam, kita nampak pelik. Jadi kita bila kita belajar bab-bab begini, kita perlu tahu masalah ilmiahnya mana. Okay. Orang kata, tapi Ustaz, berkaitan dengan wakil kami ni orang Kristian, untuk personal letakkan tepi dulu. Saya tak mampu, kalau saya tak macam ni nanti saya kena begini begitu. Untuk personal, darurat, tahap darurat untuk personal, bincangkan kemudian, lepas atau di depan Allah Subhanahu Wa Taala, keuzuran tersebut untuk kita dengan Allah. Tapi hukum asal jangan ubah. Saya, hukum asal tutup aurat wajib. Tapi Ustaz, saya pergi satu kawasan ni, kalau saya pakai tudung Ustaz, memang kena lempang, kena pukul dengan semua. Contohnya, memang untuk sampai tahap macam tu. Okey, bab tu kita tak kata boleh. Tapi kalau darurat sampai tahap mengancam nyawa, masalah ni ketepikan. Masalah darurat ni ketepikan dulu. Bincang hukum asal. Kenapa semangat pula ni? Semangat nak habis, semangat lah. Habiskan kejap, habis ni ya. Mana? Okey. Ini kerana kesatuan dan perpecahan. Ini kerana mana ni? Kesatuan dan perpecahan. Ini kerana okey, buku surat baru. Penutup. فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. Sesungguhnya kesatuan dan bukan perpecahan tu. Iktilaf ni sama ijtima' lah. Mana bersatu padu. Sesungguhnya kesatuan dan perpaduan. Boleh lah. Perpecahan tu kepada perpaduan. Ijtima' wal iktilaf. Kesatuan dan perpaduan. Sesungguhnya kesatuan dan perpaduan adalah perkara yang wajib dijaga. Begitu juga meninggalkan khilaf yang boleh membawa kepada kerosakan. Ini kaedah sangat penting. Khilaf, kalau bawa kepada perpecahan, janganlah. Jangan. Sebab tu memang salah kalau ada orang yang bincang tentang kunut khilaf sampai bergaduh. Kunut tak kunut, bincang kat majlis ilmu, siapa nak buat, tak buat sudah. Tapi kalau tak buat, jadi masalah bergaduh, jangan tak buat, buatlah. Buatlah. Atau sebaliknya, berkeras. Saat kami ni Syafi'iyah, sampai masa subuh tak pernah nampak kat Masjidil Haram. Tak pergi Masjidil Haram sebab nak kunut kat hotel. Musim haji ramai. Saya kata ceramah memang orang tu marah. Agak makcik. Pergi masjid, duduk kat hotel, tuan-tuan, duduk hotel 5 star. Hotel 5 bintang. Saya bawa jemaah, saya tahu. Saya bukan cerita yang buat-buat. Hotel 5 bintang kat Masjid Abu Bakar. Tahulah siapa yang Masjid Abu Bakar. Imam, orang solat tak nak ikut, lepas tu buat jemaah sendiri. Sebab kan nak kunut. Kita nak orang hormat kunut tempat kita. Kita pergi tempat orang buat sesuatu cara kita, sama je.
Meraihkan pandangan sangat penting. Kita sampai kat sana, ikutlah imam. Tinggalkan imam. Jangan tinggalkan solat berjamaah di Masjidil Haram. Ketika imam haram jadi imam, setakat kita tinggalkan pandangan dalam mazhab tertentu dalam waktu begini, okay, tinggalkan kejap, tidak merosakkan hukum kita ataupun keadaan kita sebagai orang yang bermazhab Syafi'i. Jangan haji tahun ni, jangan buat lagi. Kalau ada yang buat. Ada. Bukan setakat, ada ustaz-ustaz yang ajak benda tu. Waktu subuh kita kat sini. Subuh ramai kat hotel. Tuan-tuan kat hotel tabung haji. Minta maaf lah. Kat bawah tu. Waktu subuh anda waktu paling ramai. Bukan sebab tak sempat. Tak sempat satulah. Itu geng-geng kami tu tak sempat. Geng-geng tidur lambat. Kan? Tidur lambat, bangun berat. Tidur lambat, bangun berat. Kerana bertugas dan sebagainya, sebab tugas lah. Bertugas sebagainya, jadi kena orang lain tidur dulu apa dulu baru ni buat kerja waktu. Adalah tugas-tugas. Jadi solatlah. Kita tak pergi ke Masjidil Haram sebab tak sempat. Ada makcik-pakcik yang memang bentang sejak awal untuk waktu subuh. Waktu maghrib isyak pergi sanggup jalan. Bila tanya-tanya, oh rupanya subuh tak ada kunut. Jangan buat lagi benda ni. Jangan buat lagi. Ikutlah. Ikutlah. Yang mazhab tak kunut, datang solat belakang kunutlah, ikutlah belakang. Kalau tak nak kunut sekalipun, berdirilah, tunggulah imam sampai habis. Dua pandangan tersebut tak masalah. Jangan mendahului imam dan jangan tinggalkan solat berjamaah. Pergi ke Masjidil Haram, jangan tinggalkan solat berjamaah bersama imam, solat bersama imam walaupun imam tak baca bismillah kuat ataupun tak baca kunut. Okey, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini kita belajar ada kebaikan manfaatnya. Yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang bersama sini, semoga Allah terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah kita, bimbing kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita semula dalam syurga dan nikmat, dalam syurga dengan penuh nikmat sebagaimana kita pernah bertemu dalam ibadah di dunia ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.